sini boleh tengok kat sini surah Al-Fatihah. Ini Quran yang saya katakan yang Ustaz Nasar ni tu, dalam ustaznasar.com. Dalam Quran ni dia dah pisahkan kalimat. Sekiranya ada satu kalimat tu ada beberapa komponen, dia pisahkan komponen tu dengan color pink and black. So kalau kita kat sini, Bismi dia dipisahkan dengan color hitam dan pink. So B ni satu kalimat, satu komponen, Ismi ni satu komponen, dia menjadi Bismi. Jadi at least kita bila kita baca ni kita tahu sebenarnya dia bukannya terdiri daripada satu komponen saja. Jadi maksud dekat sini Bismi ada dua, satu haraf, satu isim. Okay. Boleh saya continue? Kita nak tunggu siapa-siapa ke macam mana? Boleh ikut Syah? Boleh. So kita tengok kat sini. B adalah satu komponen haraf jar. Okay. Dan ismi ni satu komponen isim. Bila isim campur dengan haraf, seperti yang kita minggu lepas kita dah tahu, dia akan menjadi hubungan dia jar Wa majrur ilaihi. yes, wa dan majrur. So hubungan ni maksudnya isim yang selepas dia akan jadi baris bawah di hujungnya. Kita tengok lagi, ada contoh lain dekat sini dalam kalimat lillahi. Li adalah haraf jar, maksudnya bagi. Allah ni menjadi baris bawah. Lillahi. Itulah sebab kita baca bismillah, bismi dengan alhamdulillahi. Okay. Kita tahu ada satu lagi hubungan yang hari kita tengok, iaitu hubungan mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini adalah hubungan antara isim dan isim. Ya, hari itu kita kata pasal dhamir dan isim. Dhamir itu adalah sebahagian daripada isim. Jadi bila isim berjumpa dengan isim, dia akan menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Maksud mudhafun ilaih ni adalah dia sandar menyandar. Apa yang sandar? Ismi ni dia sandar kepada Allah. Ismi bersandar kepada Allah. Sekiranya tiada perkataan Allah ni, tiada mudhafun ilaih ni, perkataan ismi ni takkan lengkap. Kalau kita kata ismi saja, orang akan tanya ismi apa? Kata nama siapa? Dia tak lengkap. Jadi dia nak melengkapkan perkataan tu, dia akan bersandar kepada Allah. Sebab tu bila kita nak baca doa, nak baca memulakan sesuatu perbuatan, kita cakap Bismillah, kita tak sebut laha ni, tanda bawah ni, kita just cakap Bismillah. Maksudnya kita berbuat sesuatu dengan nama Allah. Okey, jadi bila dia hubungan dia mudhafun ilaih, dia akan menjadi baris bawah juga. Bila dia bersandar, kalimat yang dia disandarkan tu akan jadi baris bawah. Ini kita masuk sikit tentang i'rab lah. I'rab ni maksudnya dalam nahwu, dia hubungan yang macam mana baris tu berlaku di setiap perkataan. Setiap kalimat tu dia ada sebab kenapa dia baris bawah ataupun baris atas ataupun baris depan ataupun kenapa tanwin dia hilang. Sebab kita tahu untuk isim, salah satu tanda isim adalah alif lam ataupun tanwin di hujungnya ataupun baris bawah di hujungnya. Bila baris bawah di hujungnya tanpa tanwin, selalunya ia adalah mudhaf. Maksudnya dia kalimat yang perlu bersandar. Macam contoh satu lagi macam ni.
Maliki Yaumiddin. Maliki ni dia baris bawah, dia tak ada tanwin. Tapi Maliki ni adalah isim. Jadi dia bersandar kepada Yaumi. Yaumi ni baris bawah. Yaumi ni adalah isim juga. Dan dia bukannya al-yaum ataupun yaumun ataupun yaumin, dia tak ada tanwin. Jadi dia pun bersandar juga kepada ni. Yang ni adalah isim, dia ada alif lam kat sini, ada lam ma'rifah kita panggil, lam ma'rifah. Ini sebenarnya hamzah wasal. Lam ma'rifah kat situ. Jadi Maliki dia tak lengkap yang memerintah. Yang memerintah apa? So dia memerintah kepada hari kan, yaumi. Tapi hari ni hari apa pula? Hari apa? Tak lengkap. Jadi hari kiamat ataupun agama ad-din, hari kiamat, hari ad-din. Jadi barulah kalimat ni, barulah ayat ni, daripada ayat 4 ni dalam surah Al-Fatihah ni menjadi lengkap sebab perkataan-perkataan ni dia berhubung kait antara satu sama lain dan dia menjadi lengkap. Tapi kita kena tengok konteks keseluruhan ayat lah baru kita akan faham. Sebab kalau kita baca ayat 4 sahaja, kita still tak dapat konsep sepenuhnya sebab kita tahu yang memerintah hari kiamat. Sekiranya kita cakap kepada someone yang tak pernah tahu surah Al-Fatihah, kita cakap yang memerintah hari kiamat ataupun memerintah hari agama. So dia akan tanya balik, siapakah yang memerintah hari agama tu? Dia tak lengkap, dia still tak lengkap. Jadi dia akan balik kepada ayat, konteks ayat yang sebelum-sebelumnya. Jadi Maliki ni sebenarnya nanti kita akan masuk, Maliki ni sebenarnya dia merujuk kepada yang mana? Saya just kasih sedikit teaser. Maliki ni dia sebenarnya adalah ni satu lagi perkataan baru ataupun bukan perkataan baru lah, sebenarnya kita tahu badal. Kita pernah dengar kan haji badal? Haji badal kita tahu. Haji badal maksudnya orang pergi haji, orang yang pergi tu dia membawa haji orang lain. Dia buatkan haji untuk orang lain. Tapi pahala haji orang yang upah dia tu sebab orang tu sakit, orang tu tak dapat pergi, dia tak mampu, mungkin dia ada masalah kesihatan, contohnya stroke yang langsung tak boleh bangun ataupun dia ada masalah yang sangat besar tapi dia mampu untuk pergi dari segi kewangan. Jadi dia bayar kepada orang lain untuk gantikan dia, pergi ke haji. Jadi kita panggil haji badal. Jadi hukum badal dalam nahwu ataupun dalam bahasa Arab adalah dia ganti apa? Jadi Maliki ni dia mengganti kepada Allah. Sebab tu Maliki ni baris bawah juga diikut yang Allah ni. Tu teaser je nanti kalau explain lebih-lebih nanti kan nanti kita masuk. Tapi ini sekadar pengenalan, maksudnya dalam kaedah bahasa Arab ada sebab kenapa dia baris bawah, baris depan, baris atas. Sekarang ni yang banyak dikenalkan sekarang ni adalah baris kasrah, baris bawah. Boleh dapat tak? Ada nak tanya apa-apa? Ada nak tanya tak? Boleh dapat Apa boleh? InsyaAllah. InsyaAllah Syah, so kesimpulannya macam untuk Al-Fatihah ni, ayat 1 sampai 4 tu bila kita baca nak dapatkan konteks dia, kita kena memang tengok 4-4 lah maksudnya kan. Sebab penceritaan tu dia bermula daripada ayat pertama tu lah kan. Betul. Kalau nanti kita tengok semuanya berhubung kait macam ni. Ar-Rahmani dia merujuk kepada Allah. Sebab tu dia baris bawah. Ini pun dia merujuk kepada Allah. Maksudnya Rabbil Alamin ni, Rabbi ni pun dia merujuk kepada Allah. Al-Alamin ni merujuk kepada Allah juga. Sebab Al-Alamin ni adalah mudhafun ilaih kepada Rabbi. Rabbi ni adalah mudhafun ilaih kepada Allahi. Maksudnya ayat 1 sampai ayat 4 dalam surah Al-Fatihah, bila kita tengok dia punya i'rab dia, kita akan faham bahawa dalam surah Al-Fatihah ni
Allah nak perkenalkan siapa dia Allah. Sebab Allah ciptakan kita. Jadi kita tak tahu siapa pencipta dia. Jadi Allah nak terangkan yang menciptakan kita dalam Al-Quran. Al-Quran ni adalah kitab tauhid. Maksudnya kitab untuk kita belajar, untuk Allah ajar kita macam mana kita nak kenal dia. Jadi dalam Al-Fatihah ni adalah surah yang memperkenalkan Allah tu. Bila kita baca Al-Fatihah, sebab tu Allah suruh kita baca Al-Fatihah supaya kita kenal siapa sebenarnya yang menjadikan kita. Kita adalah hanyalah hamba yang diciptakan oleh Allah. Jadi macam mana kita nak tahu Allah? Okey, kita tengok bismillah ni. Allah perkenalkan dengan ayat pertama dalam Al-Quran, ayat pertama yang disusun dalam Al-Quran dimulakan dengan bismillah. Mula-mula lagi Allah dah terangkan Allah ni adalah Tuhan kita. Bismi. Maksudnya bismi ni pun tak lengkap. Cuba kita cakap ayat tiba-tiba kita kata dengan tim ada saya cakap dengan Fatimah. Orang berkata apa yang dengan Fatimah ni? Tiba-tiba dengan Fatimah. Ayat tu tak lengkap. Jadi contohnya kita cakap saya pergi ke sekolah dengan Fatimah. Baru lengkap. Kan? Jadi kalau sebenarnya bila kita baca bismillah ni dia macam apa tiba-tiba dengan? Kenapa tiba-tiba kita gunakan dengan? Sama juga dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi dalam surah tu Al-Alaq, surah yang pertama diturunkan, dekat situ ayat pertama dia ada disebut Iqra. Bacalah kamu. Jadi ayat kedua dia baru disebutkan bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita tahu yang pertama tu nak suruh baca. Jadi baca, yang kedua dengan nama Allah, dengan nama Tuhanmu. Tapi dalam bismillah depan dia tak ada apa-apa. Kosong. Jadi macam mana nak tahu dia tiba-tiba je kalau orang buka je page pertama bismillah. Apa yang bismillah tu? Jadi bismillah ni sebenarnya permulaan dia sebenarnya Allah nak cakap kepada kita mulai segala sesuatu dengan bismillah. Contohnya kita masuk perjumpaan ni so kita masuk berjumpa dengan kawan kita sekarang ni bismillah dengan nama Allah. Maksudnya kita belajar ni, kita sharing, kita berkongsi pengalaman, kita berkongsi ilmu dengan nama Allah. Lepas ni, contohnya kita nak pergi beli makanan kita tak masak sebab kita sibuk dengan rajah lepas tu kita pergi kedai. Kita buka pintu, kita keluar rumah. Bismillah. Saya keluar rumah dengan nama Allah. Masuk kereta, bismillah. Saya nak memandu ataupun nak ikut husband ni pergi kedai ni dengan nama Allah. Makan. Saya makan dengan nama Allah. So segala sesuatu perbuatan kita dimulakan dengan bismillah. Beza antara seseorang yang ada bismillah dan tak ada bismillah ni adalah sebutan ataupun niat dia. Itulah bezanya antara seseorang yang ada niat ataupun yang tak ada niat. Contohnya puasa. Orang tak ada niat puasa, dia tak dapat pahala puasa. Orang yang tak makan, dia saja tak makan diet dengan orang yang puasa, orang puasa dapat pahala puasa. Tapi orang yang tak makan tu tak dapat pahala puasa. Macam contoh lagi, orang yang berlakon untuk solat, dia berlakon dari uduk, dia berlakon dia solat. Tapi dia tak ada niat pun sebenarnya untuk solat. Jadi solat dia tu tak dikira sebagai solat. Tapi bila kita solat subuh pagi tadi, kita memang niat nak solat subuh. So kita dapatlah pahala solat subuh. Tapi orang yang dia berlakon konon dia tengah solat jadi imam itu, tapi untuk isteri dia contohnya itu tak dikira sebagai solat. Jadi perbezaan antara setiap sesuatu ni bismillah. Jadi dengan bismillah ni dia adalah kalimat yang mana kita memohon pertolongan daripada Allah SWT. Maksudnya kalimat yang kita letakkan pergantungan kita kepada siapa? Bismi, pada Allah. So itulah bismillah. Dan bila disebut bismillah ni, dia di situlah terdapatnya keberkatan. Orang yang makan tanpa bismillah,
dengan orang yang tak baca bismillah, perbezaan dia adalah keberkatan makanan tu. Bila kita baca bismillah, syaitan akan lari. Bila tak baca bismillah, makan 10 pinggan pun mungkin tak kenyang lagi. Tapi bila baca bismillah, dengan kita sedar kita baca bismillah ni kerana Allah SWT, insya-Allah makanan tu berkat. Maksudnya kita makan tu, kita niat kerana Allah, makanan tu akan jadikan kita kenyang. Makanan tu akan menjadikan kita sihat, insya-Allah. Jadi kita pun selain daripada menjadi ibadah, dia juga akan menjadikan benda tu syariat, kita follow syariat tu. Dia tak akan jadi ibadah kalau kita tak follow. Maksudnya kita makan tu, kalau kita baca bismillah, kita tengok benda tu pelik kan, benda tu ni halal ke haram ke apa ke kan. Jadi kita fikir balik. Sebab orang tu kalau buat kerana Allah, semestinya, sepatutnya dia buat tu ikut apa yang Allah tetapkan. Bukannya melanggar apa yang Allah dah tetapkan. Barulah benda tu menjadi ibadah. Okay. So saya just nak sambung dekat so kita tengok kat sini. Ini just nak recap saja apa yang pernah kita lalui sepanjang tempoh daripada bulan Julai sampai September. Just nak recap saja supaya kita refresh apa yang kita pernah lalui. Okay. Kita ada outlinekan sikit itu apakah bahasa Al-Quran ni. Dia bermula daripada pengenalan ni, ulum Al-Quran. Ulum ni adalah jamak kepada ilmu. Jadi ulum Al-Quran ni adalah ilmu Al-Quran yang sangat luas ya. Takkan habis kita belajar. Sangat luas. Rahsia-rahsia Al-Quran, apa yang nyata yang tak nyata dalam Al-Quran ni. Al-Quran ni adalah mukjizat yang Allah kasih sampai ke kita. Kalau kita tengok contohnya tongkat Nabi Musa. Kita ambil lah mana-mana tongkat kan, kita cubalah baling jadi ular ke tak boleh lah dah tak ada dah benda tu. Itu adalah mukjizat Nabi Musa. Kalau ada orang baling tongkat, dia kata tongkat tu Nabi Musa punya, dia baling jadi ular, itu bukan mukjizat itu mungkin dia gunakan sihir. Sebab jin tu boleh bertukar jadi ular kan. Itu mungkin dia gunakan sihir. Tapi kalau Al-Quran ni, sesiapa pun yang kita bacakan ayat Al-Quran, kita sampaikan ayat Al-Quran ataupun orang tu sendiri cuba untuk mendalami Al-Quran, itu mukjizat yang berterusan sampai ke akhir zaman. Inilah kitab ataupun inilah kalam Allah yang kita pegang tu mushaf tapi Al-Quran ni sebenarnya adalah kalam Allah yang mana dia adalah mukjizat sepanjang zaman sampai ke akhirat nanti. Dan Al-Quran ni menyebabkan seseorang tu ataupun sesuatu yang berkait dengan Al-Quran dia akan menjadi mulia. Contohnya sekarang ni kita sedang belajar Al-Quran kan. Jadi orang yang belajar, orang yang mengajar Al-Quran akan dimuliakan Allah. Orang yang belajar, orang yang mengajar Al-Quran dianggap orang yang baik. Sebaik-baik umat ni yang belajar dan mengajar Al-Quran. Apa lagi? Bulan Ramadan dianggap mulia sebab Al-Quran diturunkan. Lailatul Qadar. Tu malam yang sangat mulia kerana spesifiknya Al-Quran diturunkan pada malam tu. Nabi Muhammad SAW, dia adalah Nabi yang paling agung kan antara semua Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi mendapat Al-Quran. Jadi Al-Quran ni adalah mukjizat. Jadi itulah panduan kita masa contohnya bila ada satu produk yang dicipta, diinovasikan, orang akan buat manual dekat tepi dia. Okey, contohnya kita beli kereta mesti ada manual dia. Kalau kita beli contohnya washing machine, ada manual. Kalau kita beli dryer, ada manual. Kalau kita beli fridge, semua benda ada manual. Jadi Allah ciptakan manusia ni dengan manual dia adalah Al-Quran. Jadi kita rujuk balik pada Al-Quran dalam segala sesuatu kehidupan kita ni, Al-Quran ada jawapannya. Kalau kita tak pasti apa-apa, kita rujuk balik pada Al-Quran. Kalau kita tak pasti lagi, kita kena tanyalah pada orang yang tahu. Dalam Al-Quran, terdapat segala-galanya. Tapi ada benda yang
perlu diperjelaskan lagi dengan hadis. Kalau tak faham lagi kena huraian-huraian dia. Okey, itu sekadar ni. Lepas tu huruf hijaiyah. Huruf ni yang akan huruf ni dia daripada huruf ni baru terbentuk kalimat. Daripada kalimat ni macam tadi kan kita bismillah kan, daripada huruf ba dia campur dengan ismi jadi kalimat. Dan kalimat huruf ni, setiap huruf ni dia ada hak dia masing-masing. Contohnya ba. Ba tu apa dia punya makhraj dia, apa dia punya sifat dia. Daripada kita tahu makhraj tu tempat keluar, tapi tak semua tempat, bukannya walaupun dia makhraj yang sama, sifat dia berbeza. Contohnya ba dengan mim, dia keluar daripada tempat yang sama tapi sifat dia berbeza. Jadi kita kena tahu apakah perbezaan dia, baru kita dapat bezakan sebutan kita bila kita membaca Al-Quran. Contohnya ta dengan to, keluar dia tempat yang sama tapi kenapa bunyi dia lain? Kenapa satu bunyi ta, kenapa satu bunyi to? Sebab to dia ada sifat yang berbeza. Dia ada sifat isti'la, dia ada sifat itbaq. Sebab tu dia bunyi dia lain. Okey, daripada kita tahu huruf-huruf tu, kita gabungkan dia akan jadi kalimat. Kalimat tu nanti kita akan tengok setiap Al-Quran ni, dalam Al-Quran daripada Bismillah ni sampai ke Surah An-Nas tu, semuanya ada 3 kalimat ni sahaja. Dia tak lari daripada 3 kalimat ni. Sama ada isim, fi'il, haraf. Jadi kita kena tahu 28 huruf termasuk campur dengan alif. Alif ni dia tak diterima harakat, dia tak ada baris atas, bawah, depan. Dia cuma menjadi pemanjang kepada sesuatu kalimat tu. Jadi bila kita dah tahu huruf-huruf, kita tahu kalimat-kalimat, barulah kita boleh membentuk ayat. Tapi dalam Al-Quran ni, kita tak perlu belajar macam kita belajar bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa English ataupun bahasa-bahasa lain. Kalau belajar bahasa Al-Quran ni, Al-Quran tu dah lengkap. Bukannya kita baru nak membina ayat. Kita bukannya baru nak bina ayat. Contohnya kita belajar dulu Peter. This is Peter. This is Jane contohnya kan. Sekarang anak belajar Peter and Jane kan. Tapi itu dia belajar tu, lepas tu dia kena bina ayat tu. Tapi Al-Quran tak. Kita tahu Bismillah. Memang dah ada. Tak ada bukannya kita baru nak buat. Jadi kita belajar Bismi tu macam mana, Allah tu macam mana, kenapa dia jadi macam tu, apa maksud di sebalik ayat tu, apa tafsiran dia. Jadi situ kita kena dalami lagi lah, barulah kita faham Al-Quran ni apa sebenarnya kehendak Allah yang nak sampaikan pada kita. Daripada Bismillah tu je kita dah tahu Allah nak kita sepenuhnya bergantung kepada Allah dalam setiap masa 24 jam hanyalah untuk Allah SWT. Daripada Bismillah tu je dah lengkap menunjukkan yang kita kena 100% bergantung pada Allah. Lepas disambung-sambungkan kalimat menjadi ayat, dia akan dapat tajwid ke situ, hukum tajwid. Okey. Lepas tu baru kita tengok i'rab dia, kita tengok saraf ni perubahan-perubahan perkataan. Daripada satu perkataan boleh jadi lain-lain. Okey. Inilah outline yang pasal ni. So saya rasa buat masa ni dah 7.30. Nanti saya akan sambung lagi. Inilah yang kita akan belajar sikit-sikit. Dikenalkan apa itu isim, fi'il dan haraf, macam mana dia punya apa dia punya pecah-pecahan dia. Lepas tu ini slide-slide yang pernah di-sharekan. Saya sharekan semula supaya kita tengok balik apa yang pernah kita lalui. Di Al-Quran saya sebut kalamullah, dia ada mukjizat, dia ada 28 huruf, ada berapa kalimat, ada berapa ayat dalam Al-Quran, ada berapa surah. Okay.